wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan kita berselawat sekali, 3 kali tadi kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Jadi malam ni kita ada berselawat banyak kali dah, termasuk dalam solat kita lebih kurang dah 30 kali atau lebih. Allah Ta'ala dah membalas selawatnya ke atas kita. Selawat Allah Ta'ala kepada kita dan juga kepada kita umatnya ataupun makhluk ni, bermaksud Allah Ta'ala sedang memberi keampunan dan juga rahmat kepada kita hambanya. Jadi banyaklah kita berselawat dalam hidup kita seharian. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat syafa'atul uzma di akhirat nanti. Ini saya akan sentuh nanti dalam tajuk lah. Kita akan dapat syafa'atul uzma di akhirat nanti, insyaAllah saya akan sentuh lepas ni. Baik, pertamanya saya ucapkan tahniah kepada ahli jawatankuasa surau Al-Ikhwan Taman Bernam, kerana yang pertamanya dapat mengadakan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ni. Dan saya percaya setiap malam mungkin ataupun malam-malam tertentu dianjurkan kuliah-kuliah ilmu, yang mana Nabi SAW ibaratkan kuliah-kuliah ilmu yang kita duduk hari ini antara waktu maghrib dan juga isyak ini, ataupun selepas subuh, ataupun waktu duha, ataupun pada bila-bila masa sahaja pengajian di dalam rumah Allah, diibaratkan seperti taman-taman syurga. Tuan-tuan, ibu-ibu, taman-taman syurga. Kita dah melangkahkan ataupun melayakkan diri kita menjadi ahli syurga dah sebenarnya bila kita menghadiri kuliah-kuliah ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita kekal istiqamah menghadiri rumah-rumah Allah ini, dan juga kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi tetamu Allah di syurganya nanti. Saya ulang, hari ini kita bersusah payah, kita hadir ke rumah Allah menjadi tetamunya. Ramai di kalangan kita waktu ini mungkin sibuk dengan urusan lain, walaupun hari ini cuti umum, tapi mungkin ada yang urusan-urusan di rumah, urusan nak perlu pergi beli barang di kedai DTF dan sebagainya. Tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di rumah Allah menjadi tetamunya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadi tamu di rumah Allah pada malam ini, menjadi asbab kepada kita nanti di akhirat, InsyaAllah kita menjadi tetamunya di syurganya nanti, InsyaAllah. Amin. InsyaAllah doa tu. Amin. Baik. Dalam satu hadis qudsi sabda Nabi SAW, Allah berfirman, Inna buyuti fil ardi, Inna buyuti fi ardi, sesungguhnya rumah-rumah aku di bumi aku ini al-masajid, iaitulah masjid. Rumah Allah di bumi ini adalah masjid. Kata Allah, wa inna zawari fiha ummaraha, dan orang-orang yang menziarahinya sudah tentulah mereka ini hadir untuk memakmurkan rumah aku. Kita hadir ni bukan kita main saja-saja tak. Kita hadir ni kita nak salat, kita nak baca Quran, kita nak berzikir, kita nak mengingati Allah, kita nak duduk dalam majlis ilmu, nak menambahkan iman dan amal kita supaya kita ini lebih dekat hubungan kita dengan Allah. Jadi bila kita hadir ke rumah Allah, kita bukan sekadar seorang pelawat ataupun yang menziarahi rumah Allah, tetapi kita niat kita nak memakmurkan rumah Allah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah lagi, fatuba li'abdin tatahhurin fi baitihi, maka beruntunglah, tuba ni beruntung, maka beruntunglah kepada hambanya yang mensucikan dirinya fi baitihi, di rumahnya. Maksudnya daripada rumah tadi main dah ambil wuduk dah, siap-siap jalan kaki ke, naik kenderaan ke, naik motor ke, dia datang ke masjid ini, maka beruntunglah dia. Kenapa beruntung? Kata Allah, summa zarani fi baiti, dia ambil wuduk siap-siap, dia berwuduk, mandi, bersihkan diri, datang ke masjid, kemudian dia menziarah, datang ke rumah aku ni,
fahaqqun 'alal mazur an yukrim zairahu, maka menjadi satu tanggungjawablah kepada orang yang diziarahi, iaitu tuan rumah. Tanggungjawab tuan rumah untuk yukrim zairahu, memuliakan orang yang menziarahinya ataupun memuliakan tetamunya. Ni Allah sebut, Allah memuliakan kita sebagai tetamunya, tuan-tuan. Allah yang meraihkan kita. Kita hadir ke rumah Allah sebagai tetamu, Allah meraihkan kita sebagai tetamunya. Begitulah juga kita, kalau kita hadir ke rumah saudara kita, sahabat handai kita kan, tuan rumah ataupun tetamu, tuan rumah itu akan meraihkan kita, memberikan hidangan yang sedap-sedap kan. Sanggup kalau tak masak pergi beli dulu untuk jamu kita, tetamu yang dikasihinya. Ini Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan memberikan yang saya sebut tadi di syurga nanti, ma la aynun ra'at wala uzunun sami'at wala khataran ala qalbil bashar. Itu nikmat sebesar-besar nikmat di syurga nanti. Makna nikmat yang kita tak pernah terlintas di fikiran kita, tak pernah dipandang di mata kita, tak pernah telinga di telinga kita. Nikmat ini yang di syurga nanti begitu besar. Nikmat itu yang kita tak nampak ataupun kita tak pernah rasai, tak dapat nikmat itu di waktu kita di dunia. Hari ini nak banyak nikmat dunia yang kita dapat. Duduk dalam majlis ilmu, aircon ni pun dah satu nikmat. Duduk dalam majlis ilmu, aircon sejuk ni satu nikmat dah. Berbanding dengan rumah kita, mungkin tak ada aircon, panas. Jadi kita main masjid tu, betulkan niat kita lah, bukan sebab nak dapatkan aircon yang sejuk ni. Kadang-kadang nak lepaskan dalam rumah panas, main masjid sejuk kan. Kita niat tu dia jadi kedua, ketiga, keempat. Yang pertama niat kita datang tu ummaruha, kita nak memakmurkan rumah-rumah Allah. InsyaAllah kita akan mendapat barakah ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, yang keduanya saya juga mengambil peluang mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Surau dan Jawatankuasa Surau, terutamanya Tuan Pengurusi Surau Tuan Haji Nazri, kerana dapat mengadakan majlis ataupun kuliah khas sempena sambutan Maulid Rasul pada malam ni. Dalam saat-saat PKP ni pun, saya pun takut-takut nak buat di Masjid Berang tu. Tanya pengurusi, nak buat tak ni? Nak buat tak majlis sambutan Maulid Rasul? Kata jangan buh nama majlis, jangan buh nama sambutan. Macam tu lah juga di UPSI sekarang ni pun. Arahan daripada Kementerian Pengajian Tinggi, nak buat program boleh, tapi jangan sebut majlis, jangan sebut sambutan. Kalau kuliah, kuliah sahaja. Jadi sama juga di Masjid Berang, tanya pengurusi nak buat tak ni? Ni sambutan Maulid Rasul semua bakat buat, takkan kita tak buat? Kita masjid tepi jalan kan, masjid utama, orang lalu tak ada langsung banner kan buat. Jadi saya kata insya-Allah kita buat. Alhamdulillah, Ricky cari punya cari, mai Satizah ni dapat Tuan Guru Siddiq Nur. InsyaAllah saya jemput tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah minggu depan, hari Selasa 3 hari bulan November. Jadi datanglah ke masjid Tuan Guru Siddiq Nur daripada Pondok An-Nur Berwas, akan bersama-sama dengan jemaah Khariyah Bandar Berang 2020. Jadi Tuan Pengurusi tanya nak buat banner tak semalam, pagi tadi tanya saya subuh tadi, nak buat banner tak? Saya kata tak payah, tak lagi nak kena banyak jawab dengan pejabat agama, letih SOP dan sebagainya kan. Tapi kita edar secara WhatsApp dalaman Khariyah Masjid, Khariyah Berang, jemputlah bawa ramai. Tuan-tuan pun saya dah sampaikan, jadi tolong war-warkan, tolong panjang-panjangkan. Saya rasa mesej tu pun mungkin dah sampai, sebab Tuan Pengurusi Tuan Nazri pun ada dalam grup pengurusi masjid kan. Jadi saya pun dah war-warkan ke situ. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita juga sebagai bukti tanda kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi asbab cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun kecil ya kita punya usaha kita. Just tekan WhatsApp kita, forward benda yang baik lah kan. Kita forward insya-Allah kita akan mendapat, menjadi asbab untuk kita nanti mendapat pahala dan juga redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniahlah kepada masjid kerana dapat buat majlis sambutan birthday, kita sebut birthday lah bahasa Melayu pun, atau bahasa orang putih kita kan, hari jadi Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW sendiri tak pernah menyambut hari jadi baginda, tapi kita umat yang menyayangi, mengasihi, merindui Nabi SAW, kita menyambut kelahiran Nabi SAW. Ada orang kata bid'ah, memanglah bid'ah, betul ya. Sebab bid'ah tu bid'ah yang Nabi tak buat. Memang Nabi tak pernah sambut pun. Nabi tak pernah sambut pun hari jadi baginda. Sahabat-sahabat pun tak pernah sambut. Tak, ni mutaakhirin saja yang kita sambut. Walaupun kita ni tak pernah jumpa Nabi, kita tak pernah hidup bersama dengan Nabi, kita tak pernah bersembang dalam majlis macam ni bersama dengan Nabi,
tak pernah pergi berjalan bersama dengan Nabi, tak pernah berada dalam majlis ilmu bersama dengan Nabi, tidak pernah hatta kita dalam sirah Nabi, Nabi berjihad, berperang, tak pernah kita bersama dengan Nabi. Tapi kita sebagai orang yang cinta Nabi, bukti cinta tajuk kita kan, cinta Nabi, kita menyambut hari kelahiran Nabi SAW. Itu sebagai bukti cinta. Kita hari ini kita ada anak, kita ada isteri, kita ada suami. Bila datang saja hari jadi dia, kita sambut birthday. Tak, kita beli kek, kita bagi hadiah sebagai tanda kasih, sebagai tanda cinta, sebagai tanda rindu kita kepada kekasih kita. Jadi tahniahlah kepada pihak surau kerana dapat menganjurkan kuliah dalam kekalutan ataupun dalam kekalutan PKPP ni kan, ataupun PKBB ni, COVID-19 ni, dapat kita mengadakan juga majlis dengan SOP yang Tuan Haji Nazri dah sebutkan tadi dah. Baik, Nabi SAW sebut ini, bila kita buat majlis begini, apa tandanya? Tanda itulah kita cinta Nabi, kita sayang Nabi, dan juga kita rindu kepada Nabi SAW. Kata ulama, man ahabba syai'an fakasura zikrahu. Orang yang mencintai sesuatu ataupun orang yang suka sesuatu, cinta sesuatu, fakasara zikrahu, maka dia akan banyak menyebutnya ataupun banyak mengingati kepada apa yang dia cintai. Kita beruntung, umat Nabi Muhammad SAW ni beruntung hari ini. Kenapa saya kata beruntung? Kerana Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi kata kepada sahabat, beruntunglah sesiapa yang melihatku lantas beriman kepadaku. Sahabat Nabi beruntung mereka. Sahabat Nabi beruntung sangat-sangat. Mereka hidup bersama dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Tapi ada juga di kalangan orang Arab di zaman Nabi pada waktu itu, hidup bersama dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Sangat rugilah mereka, sangat rugilah mereka. Sebab Nabi kata kepada sahabat ni, beruntunglah kamu ataupun sesiapa yang melihatku, maksud hidup bersama dengan Nabi. Kita ni tak sempat tengok Nabi pun kan. Yang berani buat dekat Perancis tu Samuel Paty apa nama dia? Paty lah. Samuel Paty kan, dia kena bunuh dah. Itu karikatur, menghina Nabi. Dah qalu dah dia kan. Baik, kita tak pernah tengok Nabi tapi kita beriman dengan Nabi. Nabi sebut kepada sahabat tadi, beruntunglah. Tapi Nabi sebut kepada sahabat juga sebanyak 7 kali Nabi ulang beruntung. Beruntunglah, 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 beruntunglah. 7 kali Nabi ulang beruntunglah. Kepada siapa? Kepada mereka sesiapa yang tidak pernah melihatku tetapi mereka tetap beriman kepadaku. Beruntung 7 kali ganda kita ni beruntung hari ini. Jadi beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila orang hina Nabi, bila orang kecam Nabi, kita sebagai umat Nabi, orang yang kita cinta, orang yang kita kasih, kita paling kurang, paling tidak pun kita kena ada rasa benci, kita kena ada rasa tak suka terhadap apa yang dilakukan oleh musuh-musuh ataupun orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi dah tinggalkan kita. Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun lebih kurang, plus minus lah, 1400 tahun Nabi dah tinggalkan kita. Nabi dah tinggalkan kita. Kita tak sempat jumpa Nabi. Tapi Nabi pesan kepada sahabat dan juga kepada kita, Nabi tinggalkan 2 perkara. Nabi tinggalkan dua perkara kepada umatnya, yang kita ni umat tak sempat jumpa Nabi. Nabi kata Nabi tinggalkan 2 perkara. Taraktum fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu, lan tu bahasa Arab, lan ni maksudnya litakbid, selama-lamanya. Litakbid, selama-lamanya. Lan, kalau lam lain, lam tu mungkin tidak, lepas tu ya. Tapi kalau lan, litakbid, selama-lamanya kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang kepada Al-Quran dan kamu berpegang kepada sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ni banyak hari ni di masjid kita ni. Al-Quran tu berapa hari dah tak berubah di tempatnya. Kan duduk dalam tu lah, sebab kita tak baca. Situ.
Masjid kecil tak apa, nanti kalau masjid besar lagilah kita nak kena penuhkan ruang dengan Al-Quran dan sebagainya. Tapi adakah Al-Quran yang kita letakkan di masjid-masjid kita ini ataupun di rumah-rumah kita sendirilah, berapa kali kita ambil dia, kita pegang, kita belai, kita baca, kita tengok makna, kita tafahum, tadabbur maknanya, berapa kali kita buat hari ini sendiri? Tuan-tuan tepuk dada, tanyalah diri sendiri, berapa kali hari ini kita pegang Quran berbanding kita pegang, mana handphone saya? Kita pegang handphone handphone tak tahu lah, tak jumpa. Berapa kali kita tepuk dada, tanyalah diri kita. Tu nak bukti cinta kita kepada Nabi. Sebab Nabi tinggalkan kepada kita Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sunnah pula, sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi, kitab sunnah Nabi SAW. Berapa puluh ribu hadis yang ada dalam kitab-kitab yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Hadis Bukhari, Hadis Muslim, 40,000, 50,000 lebih. Berapa banyak ataupun berapa kali kita pegang kitab-kitab hadis, kita baca, kita mentadabbur. Mungkin di rumah kita tak sempat, sebab balik-balik rumah macam-macam hal, kita ada urusan. Tempatnya di mana? Di sini. Pengajian ilmu, kuliah ilmu yang kita buat, yang disebut sebagai taman-taman syurga tu, di sinilah tempat kita nak mendapatkan ilmu-ilmu pengajaran daripada hadis dan juga Al-Quran tadi. Kalau di rumah tak ada, jadi di sini tempatnya. Maka ambillah peluang untuk kita setiap waktu azan saja, tinggal terus kerja kita, main masjid. Tak kira di mana kita berada, di rumah ke, di pejabat ke, kita ada masjid ataupun ada surau untuk kita solat berjemaah. Sebab Nabi SAW bersabda, sab'atun yudilluhumullah yawma la dilla illa dillu. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan beri naungan kepada mereka sewaktu kita berada di padang mahsyar nanti, sewaktu mana matahari berada 1 jengkal di atas kepala. Ada 7 golongan Allah Ta'ala akan beri naungan. Dan salah seorang daripada golongan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitulah hati-hati lelaki-lelaki yang datang terikat dengan masjid. Bukan nak menafikan ibu-ibu, kakak-kakak, mereka afdalnya solat di rumah. Kalau solat di rumah lebih afdal berbanding solat di masjid. Tapi hari ini kita datang nak menuntut ilmu, insya-Allah kita akan mendapat ajarannya. Jadi lelaki yang hatinya terikat di masjid, setiap 5 waktu kita datang masjid. Tujuannya apa? Sebab kita nak mentadabbur, kita nak membaca Al-Quran, kita nak solat berjemaah, kita nak memahami ayat-ayat Quran, nak berzikir dan sebagainya. Sebab di rumah, di tempat lain mungkin kita tak sempat. Mungkin saya pun berani sebut, potong jari mungkin kita tak sempat, sebab kesibukan kita di rumah berbanding di masjid. Kita datang dengan niat ikhlas tadi, memang niat datang nak berimarah, memang kita niat dah set dalam minda kita ni untuk beribadah, maka itulah tempatnya. Kecuali lah di rumah kita memang sediakan satu sudut khusus untuk kita buat ibadat ataupun solat malam dan sebagainya, insya-Allah itu akan orang kata kita mengisilah ruang-ruang waktu ibadah kita dalam ruangan yang kita dah tetapkan di rumah. Insya-Allah tuan-tuan mungkin boleh buat. Apa salahnya di rumah kita boleh sediakan ruang makan yang hebat-hebat kan, meja 10 tempat duduk, tak yang makan 2 orang kan? Ujung sana, ujung sini. Candle light tengah-tengah malam kan, ataupun waktu malam dinner kan. Apa salahnya kita boleh sediakan ruang tamu yang dengan aircon, dengan langsir yang ratusan ribu, RM100 lah, ribu mahal sangat, sofanya yang mahal-mahal import. Apa salahnya kita sediakan juga satu ruang solat yang inklusif ke eksklusif lah, yang eksklusif untuk menjadikan satu ruang peribadi solat kita untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya, kita cinta Nabi, kita banyakkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita nak buktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena banyakkan salat. Dan kita cintakan kepada saudara se-Islam kita ni, kita kena banyakkan hubungan silaturrahim. Salat semua berasal daripada perkataan salat. Salat. Dan kalau kita ada musuh yang kita tak suka, kita benci, atau musuh juga tak suka kita nak buat kepada kita sesuatu, kita kena bersilat. Silat, kena ada ilmu silat, kena ada jurus dan seterusnya. Baik, tuan-tuan,
Saya nak tanya tuan-tuan, bukti cinta kepada kita kepada Nabi SAW, apa yang kita boleh gambarkan kalau kita hari ini sedang mabuk bercinta? Apa yang kita boleh gambarkan orang yang sedang mabuk bercinta? Kata orang-orang dulu ataupun orang muda, tidur tak lena. Tidur tak lena mungkinlah sebab dia duduk teringat kan, sentiasa terbayang wajah kekasihnya kan. Tidur tak boleh nak lena. Dia tidur pun mungkin main dalam mimpi. Sebab tu dia kekasihnya kan. Dia mabuk, sedang mabuk bercinta. Makan tak kenyang. Yang ni tak boleh dipertikaikan lah. Kadang-kadang makan tu kenyang juga, kadang-kadang memang tak kenyang lah sebab dia duduk teringat, tak jumpa kan. Tak jumpa. Kalau jumpa tu baru dia makan. Kadang tak kenyang, tak makan juga pun jumpa pun. Yang penting boleh jumpa kan. Mandi tak basah. Mandi tak basah ni kena pertikai banyak. Yang ni betul salah, tak boleh pakai kan. Mandi tak basah kan. Kecuali dia mandi pakai apa, APE COVID-19 ni. Yang tu tak basah. Dia basah yang tu sahaja, dalam tak basah. Baik, sampai orang sanggup buat lagu kan. Buat lagu, tuan-tuan, nak menunjukkan mabuk cintanya. Saya tak pandai nyanyi, tapi ni agak baik lagu dia. Lautan api sanggup ku renangi. Lautan api sanggup ku renangi. Bomba tu yang saya tahu. Renangi ni sebab dia ada peralatan yang cukup kan. Tuan-tuan cuba letak jari dekat api. Jangan main-main tuan-tuan. Baik, hujan panas tak ku hirau. Hujan panas tidak ku hirau, walaupun badai melanda, walaupun duri tertusuk ke hati, walaupun petir menyambar. Petir pun dia berani tuan-tuan. Jangan main-main. Namun di kau tetap aku miliki. Tu lagu. Tuan-tuan carilah lirik ni. Saya duk cari juga tak jumpa. Kita boleh nyanyi sikit. Itu lirik anak muda hari ni yang sedang orang kata mabuk bercinta. Tapi kita apa yang kita buat? Sepatutnya sebagai seorang Islam kan, kita sebagai orang Islam yang mencintai Nabi SAW, sahabat kaum Ansar pernah tunjukkan kepada kita apa yang mereka patut buat bila mereka mencintai Nabi SAW. Dalam peristiwa hijrah, sahabat daripada Mekah ke Madinah, Muhajirin dan juga Ansar kaum yang menyambut sahabat-sahabat Muhajirin daripada Mekah. Mereka menyambut kedatangan Nabi SAW yang ditunggu-tunggu, dan Nabi SAW berhijrah bersama juga sahabat yang dikasihinya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, berhijrah ke Mekah dalam kepayahan peristiwa hijrah. Kita tak nak sebutlah dari sudut sirah sejarahnya, tuan-tuan boleh baca buku sirah. Akhirnya Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar sampai ke Mekah, sampai ke Yasrib. Pada waktu itu Yasrib lah, sekarang Madinah. Mereka menyambut Nabi SAW dengan nyanyian juga. Anak muda ini menyanyi. Jadi sahabat-sahabat Ansar pun turut menyanyi, menggambarkan perasaan, kerinduan, kegembiraan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tunggu lama ni Nabi. Dah hantar satu kumpulan yang pertama, berjumpa dengan Nabi, berbai'ah dengan Nabi sewaktu di Mekah. Datang pula kumpulan yang kedua, 74, 71 orang, lebih kurang, berjumpa dengan, berbai'ah dengan Nabi SAW. Nak jemput Nabi ni berhijrah bersama dengan kami, duduk di Madinah, negeri yang lebih aman, yang boleh menerima Nabi, menerima kamu wahai Rasulullah SAW. Jadi saya sebut di awal tadi kan, antara bukti cinta kita kena berhijrah. Nabi SAW membuktikan kepada kita, nak berjaya kita kena berhijrah daripada yang baik kepada yang lebih baik, pada yang lebih baik kepada yang lebih baik lagi, insya-Allah. Baik, jadi Nabi SAW berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, sehinggalah tertegaknya negara Islam di Madinah. Lagu yang masyhur, nasyid yang masyhur yang menyambut Nabi SAW. Lagu ni lagu yang tertua dalam sejarah kebudayaan Islam, 1400 tahun. Lagu yang tertua. Kalau ada soalan kuis boleh jawab. Lagu yang tertua dalam sejarah kebudayaan Islam ni, lagu ni 1400 tahun. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina
Madinah marhaban ya khaira da' tala'al badru alaina, wahai bulan purnama yang terbit timbul ke atas kita, min saniyatil wada', dari lembah al-wada', wajib syukru alaina, dan wajiblah kita mengucapkan kesyukuran, ma da'a lillahi dad, di mana seruannya adalah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai anda yang diutuskan kepada kami, Rasulullah SAW, ji'ta bil amril muta', datang dengan seruan Islam, seruan agama untuk dipatuhi. Ji'ta syarraftal Madinah, anda atau baginda telah membawa pada bandar ini kemuliaan, bandar Madinah ini. Dengan datangnya Nabi ke Madinah, berhijrahnya Nabi ke Madinah, maka telah mendatangkan kemuliaan kepada negara Islam Madinah, mendatangkan kerahmatan kepada penduduk Madinah, yang mana sebelum tu mereka ni sentiasa berperang di antara kaum puak, saudara mara ni sentiasa hidup mereka dalam keadaan berperang. Ini nak jadi pemimpin, ini nak jadi ketua dan sebagainya. Tapi bila datang Nabi SAW, semua disatukan, semua dipersaudarakan, sehinggalah agama Islam boleh tertegak di negara Islam Madinah. Marhaban ya khairada', selamat datanglah kepada penyeru yang terbaik ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, tu baru mukadimah. 8, 10, 9. Mukadimah boleh tak? Tu Haji Nazri kita sampai subuh. Baik, ulama memberi garis panduan kepada kita tanda-tanda ataupun bukti kita mencintai Nabi SAW. Ini main tajuk dia. InsyaAllah saya akan cuba ringkaskanlah. Banyak tanda-tanda atau bukti yang kita boleh buat yang membuktikan kita mencintai Nabi SAW. Jadi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan malam ni 4 ni yang dalam senarai lah. Tapi bila sepanjang kuliah ni dia keluar macam-macam, tuan-tuan ambil sendirilah. Tuan-tuan ambil sendiri, ni bukti 1, ni bukti 2, tadi bukti kita berhijrah kan, kemudian bukti kita mengimarahkan surau, ini pun juga adalah bukti kita cinta Nabi. Nabi SAW tidak pernah dalam hidup baginda meninggalkan solat fardu berjemaah. Sebab itulah kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, rumah Nabi dalam masjid, sahabat akan tunggu Nabi untuk mengimamkan solat, solat berjemaah. Jadi kenapa tidak kita ikut, kita kata kita cinta Nabi, tetapi kita tidak mengimarahkan ataupun solat berjemaah di masjid, di surau dan sebagainya. Jadi bukti cinta Nabi antaranya kita kena memakmurkan ataupun kita kena solat berjemaah, dan yang terbaik solat berjemaahnya adalah di rumah Allah. Ni kita sembahyang di rumah Allah, Tuan punya rumah ni. Lebih baiklah kalau kita sembahyang di rumah, tu rumah kita. Ini rumah Allah, mana lebih baik? Rumah Allah dah lebih baik. Jadi 4 saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni, insya-Allah kalau sempat, 4 tanda bukti kita mencintai Nabi SAW. Baik, sebelum tu kita rujuk Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hashr ayat 7. Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang wa ma atakamur rasul, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhuzuhu, maka hendaklah kamu ambil, kamu laksanakan, kamu buat. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang ditegah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ajarannya, maka hendaklah kita tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu azabnya sangat pedih. Ini key point, ini dia punya formula dia lah. Kepada 4 bukti tanda cinta kita kepada Nabi SAW, ini formula dia. Apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi larang tinggal, dah, full stop, senang. Tu je sebenarnya. Dia punya key dia kat situ je. Apa yang Nabi suruh kita buat, apa yang Nabi larang kita tinggalkan. Banyak ajaran daripada kita bangun tidur pagi sampailah kita tidur pula malam ni lagi,
Banyak benda yang Nabi suruh dan banyak juga benda yang Nabi larang yang kita kena patuh. InsyaAllah. InsyaAllah. Nak azan dulu ke? Pak Haji? Azan dulu. Azan. Ni insya' ke amaran 10 minit lagi dah? Sekejap kita insya' dulu kita azan dulu. Al-Hasyr ayat 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma baik tuan-tuan, kita sambung sikit insya-Allah. Paling lewat muka 9 lah. Paling lewat lah. Kalau lewat lagi kita tak tahulah, kena sampai subuh lah. InsyaAllah. Azan pun syiar. Azan pun syiar yang membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Nabi SAW sewaktu nak menghantar utusan untuk berperang ataupun nak menyerang suatu perkampungan musyrikin lah, ataupun orang yang menentang Nabi SAW, Nabi isyaratkan kepada azan. Biasanya kalau baca sirah, Nabi akan melakukan perjalanan di waktu malam. Nabi akan sampai berdekatan dengan kampung tersebut. Nabi akan bermalam di situ. Nabi pesan kepada sahabat, tunggu subuh esok. Kalau ada azan dikumandangkan, patah balik. Tak payah kita pergi serang kampung tu. Tapi kalau tak ada azan dikumandangkan, maksudnya kampung tu mereka tidak menerima seruan atau tidak menerima dakwah kita untuk mereka menerima agama Islam. Seranglah. Jadi hari ni azan. Tak ada serang kita. Kita dah ada benteng kita. Dan Ustaz Ridwan Hamizan pada sebut azan ni kita kena azan waktu bila masuk waktu. Dia ada hak dia. Satu hak azan itu sendiri, hak waktu masuk waktu isyak. Setiap waktu dia kena azan. Maka itu hak kita kena tunaikan tanggungjawab hak dia. Kita kena tunaikan hak azan. Dan yang keduanya, hak setiap waktu sembahyang kena azan. Ada dua.
tanggungjawab ataupun hak kepada hak azan ni kita kena buat. Jadi saya tanya dulu, nak azan dulu ke? Lebih baik kita azan dulu, itu yang terbaik. Sebab kita menyampaikan syiar kita kepada masyarakat sekeliling. Saya datang tadi perasan, saya ni first time datang masjid ni, surau ni first time. Nanti kalau datang masjid baru nanti jemput lagi ke sana. Dia ekor dia sikit lagi sedap. Baik, saya perasan tadi jiran belakang ni India kan, Muslim. Jadi speaker ni saya tak pasti luar ke dalam ataupun dalam saja, sampai keluar aja. Mudah-mudahan dakwah kita ni sampai juga kepada mereka yang bukan Islam. Kita nak bersama mereka dalam syurga nanti, tuan-tuan. Kita nak bersama mereka dalam syurga nanti. Saya teringat lagu Malik Suhaimi dengan Faiz, kumpulan nasyid tu. Carilah aku di neraka. Carilah aku di neraka. Lagu dia sedap, memang syahdu, tuan-tuan, lagu dia. Carilah aku di neraka. Jadi kita nak bukan carilah aku di neraka, bukan kita masuk neraka dah. Carilah aku di neraka ni supaya bawa aku keluar masuk syurga. Tu lirik lagu tu. Wahai kawan, carilah aku di neraka, andai nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya, kita selalu bersama, bersalat juga puasa di dunia. Dah sedap suara. Bila kita nak nyanyi kan. Baik, kita nak masuk syurga ni, tuan-tuan, bukan kita seorang-seorang saja. Tak seronok duduk seorang-seorang tak. Tuan-tuan cuba duduk di rumah seorang-seorang, mati kutu, tuan-tuan, gila lah jadi akhirnya. Tak tahu nak buat apa. Kita nak seronok ni, kita duduk dengan kawan-kawan kita. Kita pun selalu berdoa, masuklah aku ke dalam syurga bersama dengan ahli keluarga, sahabat handaiku, saudara mara aku. Bahkan yang kita sebut jiran kita ni yang sebelah masjid ni kan, non-muslimnya, bukan muslim, kita nak dia juga masuk syurga bersama dengan kita. Biar kita penuhi syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan seberapa ramai saudara mara kita yang kita kasihi, yang kita sayang. Pasal apa kita boleh sayang dia? Bila kita buat kerja gotong royong, bersih taman semua ni kan, kita raikan dia, kita guna khidmat dia, kita sayang dia, kita jamu dia, kita bagi makan. Dia pun bagi makan kat kita, kita pun bagi makan kat dia. Pasal apa dalam urusan dunia kita sanggup buat macam tu, tapi dalam urusan akhirat, pasal apa kita seorang-seorang saja kita nak kita masuk syurga. Sebab itulah tuan pengurusi, tuan Nasir buat program kuliah malam ni, supaya kita nak menyedarkan tanggungjawab tu bukan tanggungjawab kita seorang, tanggungjawab kita secara jama'i, secara berjemaah. Baru nak masuk topik ni. Okey, baik. Yang pertama, tanda bukti kita mencintai Nabi SAW, kita kena sentiasa berusaha untuk mengenali baginda Nabi SAW. Kita kena apa? Kita kena sentiasa berusaha untuk mengenali baginda Nabi SAW. Kita kena baca sirah hidup Nabi SAW. Di sini ada tak kuliah pengajian sirah? Ada, alhamdulillah. Jadi yang datang tu tolong sampaikanlah kepada yang tak datang. Jadi kita kena belajar, usaha, ikhtiar, cari kitab-kitab sirah, baca kitab-kitab berkaitan dengan Nabi SAW. Sebab perjalanan hidup Nabi sangatlah singkat, 23 tahun, tetapi memberi impak yang cukup besar kepada dunia dakwah dan juga Islam. Sehingga kan seorang orientalis, kita tak kaji, kita tak sempat nak buka buku sirah. Orientalis ni hari-hari dia pun mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan seorang orientalis yang terkenal tahun 1978, Michael H. Hart, menulis buku The 100 orang tokoh yang paling berjaya ataupun yang paling berpengaruh di dunia ni. Dia meletakkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang pertama, di kedudukan yang pertama daripada 100 tokoh di dunia. Dia kaji, kita tak kaji. Macam mana kita kata kita cinta Nabi, kita baca sirah Nabi pun tidak. Kita tak mengenal Nabi SAW sendiri pun kita tak kenal. Tak, orang tanya, sebut kita sebut, saya pun tak ingat Nabi Muhammad SAW, nama keluarganya, ayahnya, kita boleh sebutlah Nabi Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik
bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 19 keturunan, 19 generasi. Suruh saya ulang balik, memang saya tak ingat. Ni pun tulis ni sebab ingat. Jadi kita nak buktikan cinta Nabi SAW, kita kena kenal batang tubuh Nabi SAW. Teringat lagu lagi, lagu Hijaz. Macam mana kita nak kenal Nabi ni? Kita kena kenal apa yang Nabi buat, apa yang Nabi buat di siang harinya, apa yang Nabi buat di malam harinya. Sebab tu kita kenal Nabi, barulah kita boleh cinta Nabi. Tu lagi, lagu Hijaz tu lagi. Bukti yang kedua, simpan dulu. Baik, ini kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Syama'il Muhammadiyah ni. Belilah tuan-tuan. Masjid pun mungkin boleh beli, surau boleh beli, buat kuliah bahas tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan, keagungan Nabi SAW. Banyak tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam ni, bermula daripada batang tubuh fizikal Nabi SAW, rambut Rasulullah, cara Rasulullah menyikat rambut, uban Rasulullah, cara Rasulullah makan, cara Rasulullah tidur, cara Rasulullah minum, sehinggalah melihat, tajuk dalam kitab ni lah, melihat Rasulullah SAW dalam tidur. Kalau kita baca kan, kita kenal Nabi, kita cinta Nabi, barulah kita nak tahu kita nak buat apa, baru kita tahu nak buat apa. Kita cinta seseorang, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak, kita tahu dia suka makan apa lah kan, yang dia suka makan. Bila datang hari jadi dia, kita akan beli makanan yang dia paling suka, yang paling sedap. Kita sanggup order. Ada, jauh pun tak apa, Grab ada, Food Panda ada, boleh hantar hari ni, kan? Kalau isteri kita mengandung ni, anak sulung pula, anak pertama, mengidam nak makan macam-macam, kita sanggup pergi cari. Lautan api sanggup kurodai tadi kan. Sanggup cari sebab kita sayang bini kita, kita sayang isteri kita. Sebab itulah kita kena mengenali Nabi SAW. Hari ini berapa ramai, na'udzubillah lah, anak-anak kita lebih mengenali artis, lebih mengenali ahli sukan, lebih mengenali artis K-pop Korea dan sebagainya, berbanding dengan kita kenal Nabi SAW. Kita tepuk dada tanyalah iman. Saya pun risau juga, anak-anak kita hari ini mudah terdedah, sangat-sangat mudah ni gadget ni, di mana-mana saja, di hujung jari tuan-tuan. Di hujung jari, ke atas, ke bawah, ke tepi, ke kanan. Kadang-kadang kita tak tahu, duduk dalam bilik macam-macam boleh terdedah. Bukan saja anak-anak, kita yang ritual ni pun kadang-kadang terjebak juga, bolanya dengan sibuk sana sini kan. Kita melupakan tanggungjawab kita sebenarnya kepada agama dan juga kepada Islam kita sendiri. Baik, itu yang pertama, saya ringkaskanlah. Itu yang pertama. Yang keduanya, bukti yang kedua, kita sentiasa berusaha. Dah kita belajar, kita mengaji tentang batang tubuh Nabi, kita kenal sifat-sifat Nabi, kita kena sentiasa, yang kedua ini, berusaha mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia sebenarnya mencintai aku. Man ahabbani wa man ahabbani, dan sesiapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, maka dia sebenarnya akan hidup bersama-sama aku di dalam syurga. Satu hadis Nabi SAW bersabda, ini sahabat datang berjumpa dengan Nabi. Sahabat datang berjumpa dengan Nabi, dalam waktu Nabi bersama dengan sahabat ni, datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaqu bihim? Apa pendapatmu ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu kalau mengenai seseorang yang mencintai sesuatu kaum, wa lam yalhaqu bihim, tetapi dia tidak pernah menemui kaum itu, tak pernah tengok, tak pernah jumpa, tapi dia mencintai kaum tersebut. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahibba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ataupun dalam hadis riwayat yang lain, hadis riwayat Anas, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan duduk ataupun bersama dengan orang yang kamu cintai.
Sahabat-sahabat, tuan-tuan ahli qaryah sekalian, Nabi SAW tempatnya di mana? Di akhirat nanti? Di mana? Di syurga. Nabi sebut siapa yang mencintai aku akan duduk bersama dengan aku nanti. Nabi duduk di syurga. Kita cinta Nabi, kita akan duduk insya-Allah bersama-sama dengan Nabi di syurga. Baik, tuan-tuan. Ini yang teringat lagu tu. Teringat lagu Hijaz ni. Nak tahu macam mana apa yang Nabi buat di malam hari, apa yang Nabi buat di siang hari kan. Kita nak ikut sunnah Nabi ni, kita kena buat sikit-sikit. Bukan kita nak boleh semua kita nak buat, memang kita tak mampu. Kita carilah mana yang kita boleh buat. Kata pepatah Arab, ma la yadruku kullu la yatruku kullu. Apa yang kamu tak dapat buat semua, la yatruku kullu, jangan tinggal semua. Tak dapat buat semua, pedak tak mau buat sebab tak dapat buat. La yatruku kullu, Nabi kata jangan tinggal semua, buatlah sikit-sikit. Sebab kita tak mahu buat semua, buat sikit-sikit. Orang putih kata better late than never. Lambat tak apa, jangan tak buat langsung. Orang Melayu kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Semua ada pepatah. Orang India kata cari sendiri kan. Tak tahu. Baik. Ni teringat lagu Hijaz ni, sunnah orang berjuang. Malamnya bagai rahib merintis sayu, dihiris dosa air mata. Tak kerti lah. Siangnya bagaikan singa dirimba, memerah keringat mencurah tenaga. Malam bagai rahib merintis sayu. Itu hidup Nabi. Itu hidup Nabi. Malam Nabi bangun sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, "Duk kerak bangun solat ni, sedangkan Allah Taala telah mengampunkan dosa kamu. Afalam akuna abdan syakur," kata Nabi SAW. Tak bolehkah aku nak menjadi hamba yang bersyukur? Tuan-tuan, Nabi itu dah dijamin maksum, tak ada dosa, tempatnya di syurga. Tapi Nabi tetap bangun solat malam untuk menandakan syukur-syukuran Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai tanda ataupun sebagai bukti Nabi cinta kepada Allah, dan sebagai panduan juga kepada umat yang ditinggalkan kepada kita hari ini untuk nak mengikut sunnah Nabi. Jadi bangun malam tuan-tuan. Fatahajjat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ni formula untuk orang yang nak berada di maqam yang terpuji. Orang pandang kita, orang hormat kita, walaupun kita dipandang kecil, tapi kita dipandang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni formula ni untuk kita berada di maqam yang terbaik lah. Kita nak berjaya dalam kerjaya kita, amalkan perkara ini. Sebab Allah Ta'ala sebut dah, ayyab'asaka maqaman mahmuda. Kamu akan dibangkitkan ataupun akan ditempatkan di tempat yang paling tertinggi dalam apa kerja saja yang kita buat. Kita belajar sebagai seorang mahasiswa, student di UPSI, di mana-mana college ataupun di sekolah, kita amalkan ini, kita akan menjadi orang yang paling berjaya, orang yang paling nombor satu. Sekarang ni UFSI kita tengok, UFSI nombor satu pendidikan kan. Nak buat apa pun, ini kembali kepada ini formula yang Nabi SAW, Allah SWT sebut dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 ni. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangunlah malam, solat malam, fatahajjad bihi, buat sembahyang malam. Kamu akan diangkat oleh Allah SWT ke satu makam yang paling tertinggi. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, afdhalus salah ba'dal faridah salatul lail. Sembahyang yang paling afdal yang sepatutnya kita buat selepas sembahyang fardu adalah salatul lail, salat malam. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi SAW mulai hari ini. Kalau kita tak pernah buat lagi,
saya menyeru kepada tuan-tuan, kita bermula malam ini, balik kita bangun tengah malam nanti. Tak kiralah 2/3, 1/3, 3/3, hampir-hampir subuh pun kita bangunlah sikit. Paling kurang tidak kita bangun solat tahajud 2 rakaat dan kita tutupi dengan solat sunat witir 3 rakaat. Kalau tak sempat 1 rakaat pun boleh. Ni lepas isyak ni kalau sempat buat 2 rakaat dulu witir, nanti tutup dengan 1 rakaat di ujung solat witir kita. Itu tanda bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Daripada sekecil-kecil sunnah ni kita nak mengamalkan sunnah Nabi ni. Bukti yang kedua, kita mengamalkan sunnah Nabi. Daripada sekecil-kecil sunnah, seperti kita mengalihkan duri di jalanan, sehinggalah sebesar-besar sunnah mewujudkan sebuah negara Islam. Ini pun juga sunnah. Jangan kita duduk sunnah benda-benda yang ibadat saja. Kan kita pakai serban, kita sembahyang berjemaah, kita makan, minum ikut sunnah Nabi. Tapi dalam kita bab kenegaraan, dalam bab pembangunan negara, kepimpinan, kita tidak mengamalkan sunnah Nabi. Paling tidak hukum hakam Islam kita kena laksanakan. Allah Ta'ala kata curi, potong tangan, kena potong tangan. Itu hukum yang kita kena buat. Pasal apa hukum lain kita buat, tiba-tiba hukum ni kita tak boleh nak buat? Adakah kita menjuzuk-juzukkan agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT yang hukumnya syumul untuk semua umat? Baik, Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ni formula juga tuan-tuan, formula key juga. Jadilah orang yang paling baik adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Cukuplah, itu pun sunnah Nabi. Kita ni, keberadaan kita ni, jadilah kita, kehadiran kita dirasai. Ini buah saya selalu sebut dulu. Kehadiran kita dirasai, kehilangan kita ditangisi. Jangan kehadiran kita ni orang jadi serabut, kan? Pemergian kita pun orang tepuk tangan. Kita tak nak macam tu. Biarlah kehadiran kita ni dirasai. Kita ni kalau tak ada di surau ni, kalau kita tak jadi AJK surau ni dah rasa tak jadilah program kita malam ni, ataupun tak meriah macam ni lah. Saya sebenarnya bagus juga bila hijrah ni, tuan Masih, bila keluar daripada Tempurung tu kan, duduk di Berang, tak pernah keluar kan. Bila keluar ni saya dapat melihat apa yang tak ada di Masjid Berang, apa yang tak ada di Masjid Ufsi. Walaupun surau ni kecil je, tapi saya tengok atas sembahyang sunat, saya tengok teknologinya, Allah Akbar, canggihnya, airconnya penuh sejuknya. Tapi ada benda-benda yang kita, cara iklannya, cara hebahannya tak ada di Masjid Berang, tak ada di Masjid Ufsi. Jadi saya kena buat. Sebab itulah kita kena berhijrah. Sebab bila berhijrah ni, kita berhijrah daripada benda yang biasa-biasa ni kepada yang lebih baik lagi kan. Kita tengok kekurangan, kita buat perbandingan, kita buat penambahbaikan. Itu yang diajarkan dalam Islam pun. Itu yang Nabi ajarkan kepada kita, yang kita tak buat tapi negara barat buat. Jepun buat, Kaizen kan, perkenalkan macam-macam formula, kaedah, benda yang lebih baik, peningkatan berterusan yang kita buat, ISO semua tu kita tak buat, tapi orang buat, orang lain buat, yang bukan Islam yang buat. Sepatutnya kita yang perlu mendahului mereka. Baik, itu formula dia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Di mana saja kita berada, dalam organisasi kita, jadilah kita orang yang paling bermanfaat. Orang sentiasa merujuk kepada kita, orang sentiasa berharap kepada kita. Di rumah tangga pun sama. Jangan kehadiran kita di rumah ni kalau tak ada lagi suka, orang anak-anak kita ni garang macam singa kata. Kalau tak ada ni happy. When's cats away, the mice will play. Lebih kurang lah, Cik Mizan tahulah, lebih pakar. Tuan Haji pun pakar juga. Bila kucing tak ada ni, the mice will play, akan main-main lah kan. Kita tak nak macam tu. Biar kehadiran kita ni, anak-anak kita rasa suka, balik rumah sentiasa menunggu Abi balik nak sambut kita. Sebab kita ni bawa rahmat, bawa kasih sayang dalam rumah tangga. Tapi kalau balik kita pukul bini kita, pukul anak-anak kita jadi benci kita kena muhasabah diri. Nabi tak ajar kita macam tu. Kalau kita cinta Nabi, kita cinta kepada Nabi, kita kena ikut sunnah Nabi SAW. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu cintakan Allah, kalau kita cintakan Allah, Nabi kata fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah sunnahku, amalkanlah sunnah aku yang aku buat ni. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan kasih kepada kamu. What you give, you get back.
Wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan sekadar Allah Taala kasih saja, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan, dapat pengampunan ni satu anugerah yang cukup besar. Dapat pengampunan. Orang masuk penjara kan? Masuk penjara seumur hidup, dia punya tahanan dia. Tiba-tiba agung, tiba-tiba yang di-Pertuan Agong bagi pengampunan, tuan-tuan, besar rahmat. Sebab boleh diampunkan. Itu dunia. Itu dunia, tuan-tuan. Ni akhirat, pengampunan kalau Allah Ta'ala bagi, confirm syurga lah kita. Itu yang kita nak sebenarnya. Apa kita kena buat? Fattabi'uni, kena ikut Nabi. Apa yang Nabi suruh kita kena buat, apa yang Nabi larang kita kena tinggal. Barulah Allah Ta'ala akan kasih kita, Allah Ta'ala akan sayang kepada kita dan ampunkan dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Sunnah Nabi dalam kehidupan kita ni banyak, tuan-tuan. Daripada kita sehari, kalau kita boleh senaraikan lah, ataupun kita boleh buat yang kecil-kecil pun, saya rasa banyak dah yang kita buat. Antaranya cara minum Nabi SAW ajak kita ni. Minum ni, bismillahirrahmanirrahim. Sekali, ada terlayak dia lah, 2 kali, 3 kali. Nabi ajak kita, kana yatanaffasu fil ina salasan iza syariba huwa amra wa arwa. Nabi ajak kita nak minum air ni 3 kali napas. Bukan sekali napas, guduk. Kadang-kadang sangkut boleh meninggal, tuan-tuan. Ni dia sangkut dalam ni. Bukan saja makan nasi boleh meninggal, cakap ayam pun kadang-kadang boleh mati. Sebab dia punya tak tempat nak oksigen nak lepaskan macam mana ke, boleh. Nabi ajak kita ni 3 kali teguk, 3 kali napas. Kana arwa, kana huwa amr wa arwa. Itu lebih baik dan itu lebih menyihatkan. Tu Nabi bagi tahu kita 1400 tahun dulu, tak ada orang pernah kaji dari sudut saintifik. Tuan-tuan buat kajian lah. Pasal apa minum kena 3 kali napas. Jangan bernapas di dalam debu, dalam air lah. Pada air tinggal salim tak tiba-tiba. Baik, dalam kita cara kita makan minum tadi, Nabi ajak kepada kita kena mendahulukan yang kanan. Ni, kanan kena dahulukan. Makan, minum, kita kena dahulukan tangan kanan. Nak tulis, nak buat benda baik, kita kena dahulukan tangan kanan. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Mutaffifin, kan, kitab Iliyin ayat 7 dan ayat 18, dan kitab Sijin. Kitab Iliyin ni kitab amalan kita yang akan ditinggal ataupun ditempatkan di satu tempat yang disebut sebagai Iliyin. Kalau amalan kita tu abrar, amalan yang baik, amalan di kalangan hamba-hamba yang baik, kita akan mendapat serahan amalan di akhirat nanti dengan tangan kanan. Jadi kita kena mendahulukan tangan kanan. Ni hari ni siapa pakai jam? Bukan nak tunjuk mami jarum badak ni. Ni cincin. Cincin pun Nabi ajak kita. Nabi pun pakai cincin. Nabi sebut dalam satu hadis, anna Nabi SAW kana yalbasu khatamahu. Cincin Nabi fi yaminih, di tangan kanan. Tu makan cincin, yang pakai cincin. Nak tengok kan, pakai tangan kanan kan tangan kiri. Tangan kiri kan. Saya pun dulu pakai tangan kiri sebab lebih selesa. Tangan kiri ni lagi kecil pada tangan kanan. Percaya tak? Percaya kan? Saya pun hukum. Memang lagi kecil daripada tangan kanan. Saya lebih selesa. Tapi bila saya jumpa hadis ni dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ni, Nabi SAW pakai cincin tangan kanan. Jadi terus ubah. Kita kena immediately action, kita kena buat terus. Sebab kita cinta Nabi, kita nak ikut sunnah Nabi, kena pakai tangan kanan. Dulu jam saya pakai tangan kiri, tuan-tuan. Jam dulu saya pakai sini. Tapi saya ambil mafhum daripada hadis ni, Nabi suka benda yang Nabi buat mendahulukan kanan. Jam pun saya pindah tangan kanan. Cuba angkat tangan nak tengok. Ada tak? Tangan kiri ke kanan? Kita nak pakai tangan kanan supaya kita nak mendahulukan kanan. Tuan-tuan masuk masjid tadi, perasan tak? Masuk kaki kanan ke masuk kaki kiri? Kita kena perhati, tuan-tuan. Nak cinta Nabi ni kita kena buat betul-betul sungguh-sungguh. Masuk masjid, benda baik, tangan pula. Masuk kaki tangan, nak masuk pakai kaki kanan. Nak keluar lagi, sampai kat pintu tu nanti dulu. Cek dulu, kaki kiri ke kaki kanan? Keluar kaki kiri. Ada doa, masuk kan? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar. Allahumma ighfirli
as'aluka min rahmatik. Tu doa masuk masjid. Masjid Berang dia ada buat satu dekat pintu masuk, pintu keluar. Masuk dia letak atas tu Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma ighfirli wa macam mana? Allahumma aftah li wa abwaab rahmatik. Allahu akbar. Terima kasih tuan matematik. Lupa nama. Itu doa-doa yang kita kena amalkan. Bukti cinta kepada Nabi SAW. Baik. Jadi tuan-tuan boleh ubah sekarang ni lah. Kita mendahulukan yang kanan. Walaupun dia kidal, tapi tak apalah, macam mana memang dia kidal kan. Cuma kita ikhtiarlah makan, jangan pula tangan kiri dah kidal kan, gunalah tangan kanan. Menulis nak buat macam mana, memang dia dah kena kuat tangan kanan kan. Tulislah. Sekarang ni guna type dia banyak. Guna typewriter pula, type komputer kan. Baik. Dan cara Rasulullah SAW tidur, macam mana kita tengok. Nak ajak sikit tuan-tuan, dan saya pun nak ambil juga ilmu ni. Dalam satu hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan macam mana Rasulullah SAW tidur. Sebelum Rasulullah tidur, apa Rasulullah buat? Ini panduan kepada kita. Kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Iza awa ila firashihi kullu lailatin. Bila Nabi SAW nak masuk tidur setiap malam, apa yang Nabi buat? Jama'a kaffaihi fanafasa fihima. Nabi akan menadah tangan, kedua belah tangannya, dan menghembuskan lembut ke tapak tangan beliau. Nabi tadah tangan, Nabi hembus. Lembut ke tapak tangan Nabi. Dan apa yang Nabi baca? Sesudah itu Nabi SAW membaca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, wa Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, wa Qul a'udzu birabbin nas, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Summa masaha bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian Nabi SAW menyapukan kedua-dua tapak tangan baginda, dan setelah dibacakan surah tadi dan disapu ke seluruh bahagian tubuh badan baginda, mastata'a min jasadihi, sehingga setakat yang mampu disampai oleh tangan dia, tangan Nabi SAW. Yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu, bermula daripada kepala dan juga muka. Wa ma aqbala min jasadihi, dan di belakang Nabi. Yasna'u zalika salasa marrat, sampailah 3 kali Nabi buat, sampailah tangan Nabi yang Nabi sampai. Qul wallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hembus, kemudian kepala, muka, belakang, badan, tangan, turun ke kaki, sampailah setakat tangan yang sampai. Nabi buat macam tu. Kita nak lebih lagi, takut ada yang tak sampai, tak kira demai ke bawah, kacau kita. Sebab kita baca sampai lutut ya, tangan sampai lutut kan. Kita buatlah sampai habis. Kita bangun sikit, buatlah sampai ke hujung kaki. Itu Nabi ajak kita cara kita nak tidur, tuan-tuan. Jadi kita kena, tu kata kita kena mengaji, kita kena baca sirah, kita kena baca Syama'il Muhammadiyah, apa Nabi buat, apa yang Nabi suka, barulah kita buat. Nabi suka makan apa? Dalam hadis ni sebut banyak. Nabi suka makan labu, Nabi suka makan cuka, Nabi suka makan gandum. Kita ikutlah. KFC, McDonald, bolehlah sekali-sekala kan? Bukan tak boleh. Baik. Yang ketiga, 10 minit lagi insya-Allah. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi SAW adalah kita sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Banyak jenis selawat yang kita boleh amalkan. Tadi Imam selawat tafrijiyah kan, Imam Ridwan Basir, ataupun selawat, banyak jenis-jenis selawat yang kita boleh amalkan. Yang paling mudah, Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Nak panjang sikit, wa ala ali Muhammad. Tambahlah lagi yang kita baca dalam tahiyat akhir kita, sampai wa sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang kita sembahyang dalam yang jenazah kan, disunatkan baca sampai habis selawat ni. Jadi berselawatlah kita ke atas Nabi SAW sebanyak mungkin yang kita boleh. Hari ni banyak cara, banyak kaedah. Setengah orang guna jari, setengah orang guna yang ketik-ketik tu kan, ketik, dia boleh tengok 100. Sebab kadang-kadang ada petua untuk perawat Islam ni, kena amalkan 700 kali selawat
Ada yang kena amalkan 1000 kali selawat. Macam-macam petua, ada kaifiat dan ini diperturunkan oleh asatizah lah. Jadi nak tahu 1000 kali, kalau setakat 33 kali bolehlah guna jari. 33 kali kita tahu dia pusing habis 33 kali. Tapi kalau 1000 kali mai kat ke 300 400 dah pening dah. Berapa tadi dah ingat dah. Pasal jari je, tak ada catatan. Kalau tekan sekali keluar satu, macam yang elektronik tu senang lah. 1, 2, 3, 3, 4. Kalau saya sarankan tuan-tuan beli yang tu. Sebab apa tahu? Sebab dia akan menggalakkan kita lagi untuk kita sentiasa berzikir, berselawat ataupun macam-macam lah kita berzikir kepada Allah. Tuan-tuan sambil bawa kereta, bila tuan-tuan pakai benda tu, tak langsung tu, subhanallah. Kalau tuan-tuan tak pegang, tak pakai alat tu, tak teringat nak berzikir, tak teringat. Tuan-tuan cuba buat. Saya buat dan saya amalkan, memang jadi. Bawa kereta pun kita berzikir. Balik kampung, kalau dekat, bukan balik kampung saja, nak pergi kerja UFSI pun, sini ke sana saya ingat boleh dapat 100 dah. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, boleh dapat 100. Sebab kita tak sedar lah. Dia menjadi separuh sedar kita buat tu. Automatik. Subhanallah. Kita tekan sekali subhanallah. Tapi kalau kita tak pakai alat tu, saya tak jamin kita akan berzikir, berselawat. Sebab apa? Buat kita kan, tak ingat benda lain lah. Tengok depan, buka lagu, pusing lagu, dengar lagu, buah lagu, tengok handphone, pegang kan, letak kat situ, handphone tu dia tekan. Macam sambil buat kita kan. Saya tengok diri saya sendiri sebenarnya tu. Baik tuan-tuan. Jadi tolong amalkan. Saya semayang di Surah An-Nur, Masjid Ursi bawah ni, Surah An-Nur yang kampus Ustaz Abu Jalil ni. Hamba Allah mana tak tahu. Dia beli yang tu, ketik tu. Tak tahu, saya tak tahu nak sebut nama apa, sebut ketik. Dia beli benda tu, dia letak setiap saf ni kan senang satu, dia letak, saya ingat dia letak 2 ke 3 baris. Tu 2, 3. Benda tu murah ya tuan-tuan. Kalau beli banyak boleh dapat RM1 kan. Ataupun mahal pun RM2. Dia beli, dia letak. Saya ambil satu. Tapi saya tak tahu siapa letak. Kebetulan saya singgah sembahyang, banyak. Saya tanya siapa letak ni? Dia letak untuk, sebab dia letak tu dalam bungkus lagi. Dia punya sarung je lagi. Bukan dia letak tu untuk letak balik. Setengah macam ni. Ni yang bawa balik ni. Marah nanti. Di sini. Apa tasbih ni kan? Tengok balik kan tak ada tasbih tahun ni. Dia letak tu, saya baca faham niat dia tu memang dia nak bagi ke orang. Tapi kalau lah kata niat dia tu untuk letak balik, saya kena ambil letak balik. Sebab memang ada lagi kat saya benda tu. Jadi saya ambil. Saya ingat memang dia niat nak bersedekah dan juga meraih pahala ibadah kan. Kita pun zikir guna benda tu. Nak pergi kerja saya pakai. Hari ni saya tak bawa ni. Tidak ada dalam beg jalan tu. Manfaat dia apa? Dia buat benda kecil je. Dia mendapat pahala. Walaupun dia tak buat. Man sanna sunnatan hasanatan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat perkara yang baik, nunjukkan perkara yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang membuat beramal seperti dia buat tu. Jadi dia mungkin dia letak dia tak buat, tak sempat dan sebagainya, tapi kita yang ambil kita buat, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Jadi kita tahu boleh amalkan. Tengok esok penuh. Dekat surau. Tak apalah, bukan itu saja. Banyak benda-benda lain yang kita boleh buat. Itu contoh. Baik. Berselawat kepada Nabi SAW. Sebab apa tuan-tuan kita kena berselawat? Saya sebut di awal tadi, satu kali kita selawat, man salla alayya wahidah, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa berselawat sekali, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita selawat 10 kali, kita dapat 100 kali selawat. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya kita nak nanti, mudah-mudahan ini juga menjadi asbab nanti di akhirat, sebab tu di padang mahsyar Nabi SAW kenal kita sebagai umat yang sentiasa menyebut namanya, sentiasa sebut kan, sentiasa berselawat atas Nabi. Nabi kenal kita dan Nabi akan beri satu anugerah yang cukup besar yang Nabi sebut sebagai syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung. Agung ni besar dah kan dalam negara kita ni. Syafaat yang paling agung, syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Macam mana Nabi nak bagi syafaat kepada kita kalau kita tidak pernah pun dalam hidup kita ni berselawat ke atas Nabi SAW? Macam mana Nabi nak kenal kita? Tiba-tiba di akhirat nanti, dalam kekalutan di padang mahsyar, kita berjumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, tolonglah bagi syafaat kepada aku. Nabi kata, aku tak pernah kenal mana? Tak pernah kenal pun. Kan? Kalau kita selalu berselawat cinta Nabi,
InsyaAllah Nabi akan kenal kita. Nabi akan kenal kita. Nabi akan bagi syafaat kepada kita. Syafaat yang paling besar, syafaat uzma. Dan tempat kita tak lain dan tidak bukan melainkan di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang terakhir. Bismillah. Kalau makan 3 kali lambat ni. Kalau minum 3 kali. Syafaat yang terakhir, bukti yang terakhir, tanda bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Hendaklah kita sentiasa rindu untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau kita dapat jumpa Nabi dalam mimpi, Allah, tempat kita tak lain tak bukan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Sesiapa yang bermimpi melihat aku, sesungguhnya ia akan melihat aku di waktu jaga, atau seolah-olah ia melihat aku semasa jaga, kerana syaitan tidak akan dapat menyerupai aku. Ini hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah. Siapa yang mimpi jumpa Nabi, memang betul-betul dia jumpa Nabi dalam mimpi. Macam kita sebut tadi lah, orang yang mabuk cinta kan, sampai termimpi-mimpi kekasihnya kan. Jadi kalau kita cinta Nabi, kita selalu rindu Nabi, berselawat kepada Nabi SAW, insya-Allah, dan kita mintalah berdoa kepada Allah SWT supaya setiap malam sebelum kita tidur, kita dianugerahkan bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Kerana syaitan tidak akan menyerupai Nabi, tak akan mampu bila-bila menyerupai Nabi SAW. Kita kena doa. Ini salah satu lagi kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Kelebihan umat Nabi SAW ni, Allah Ta'ala bagi satu lagi kelebihannya apa? Kita ni mampu, bukan tak ada buktinya, mampu mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Ini kita mimpi macam-macam. Oh, mimpi macam-macam tentang ini. Lepas mimpi jaga tu, tak ingat dah yang kita mimpi tu. Biasa tak? Macam tu kan, duduk ingat balik, tadi duduk kat jalan ke, duduk kat rumah, dia jadi macam tak boleh ingat. Padahal dalam mimpi tu terjatuh, tergolek, mati semua dah. Tapi bila jaga dia tak ingat. Tapi kita pun tak minta, kita minta doa kepada Allah SWT. Sebab doa ni doa mukhul ibadah, ataupun doa silahul mu'min. Doa ni senjata yang paling kuat. Kita tak mampu nak pergi perang di Gaza dan sebagainya, doa. Kan, kita tak mampu nak pergi lawan Samuel Pati yang dah mati tu kan, doa yang paling kuat, doa yang paling hebat, yang paling dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan doa yang paling afdal untuk kita berdoa antaranya pada waktu kita sujud. Sebab itulah waktu kita sembahyang sunat, hajat dan sebagainya, waktu kita sujud tu biar kita sujud lama sikit. Sebab Nabi SAW sebut aqrabul abdu, hamba aku paling hampir kepada aku, wahwa fis sujud, iaitulah pada ketika ia sujud, fa aktsarud du'a fi, maka banyakkanlah doa sewaktu sujud. Sebab waktu itulah kita merendah diri kita serendah-rendahnya dengan hinanya di sisi Allah SWT, kita paling dekat dengan Allah. Maka pada itu Nabi kata fa aktsarud du'a fi, banyakkan doa pada waktu sujud. Banyakkan doa pada waktu sujud. Jadi kita kenalah berazam untuk kita bertemu dengan Nabi SAW. Jadi azam bukan sekadar azam, kita kena usaha. Azam plus usaha. Kalau kita sekadar azam tapi kita tak berusaha, kita tidak berdoa, kita tidak sentiasa berselawat, kita tidak mengamalkan sunnah Nabi, kita tidak membuat amal ma'ruf nahi munkar, kita tidak menyampaikan dakwah seruan Islam, kita tidak memperjuangkan tuntutan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, macam mana mungkin kita nak bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW? Baik tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah kuliah khas. Dia khas ni dia lebih sikit lah sebab dia special kan, khas lebih sikit masanya yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan puan-puan pada malam ni. Saya mohon maaf sebab saya tak membawa sirah Nabi. Kalau nak bawa sirah Nabi daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat, memang sampai subuh esok lah tu Haji. Ataupun saya mengajar sirah di Masjid Berang bermula tahun 2013 sampai hari ni tak habis lagi sebab kuliah 30 minit. Dia ada sirah dan cerita pula pengajaran sirah tu memang tak akan habis ya. Lama dah 7 tahun dah mengajar di sirah di Masjid Berang, tak habis-habis. Bila nak habis saya pun tak tahu. Jadi saya habis dulu. Astagfirullahaladzim.
Baik tuan-tuan, jadi kesimpulan daripada kuliah kita malam ni, mudah-mudahan kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ia menjadi asbab bukti cinta kepada kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita hadir ni ramai-ramai ni, bukti ni. Kita hadir ni ramai bukti kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang hadir di rumah Allah, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia bertadarus Al-Quran, dia akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Kita ambil yang keempat, yang terakhir tu, wa zakarallahu fi man indah. Allah Taala sentiasa menyebut nama-nama kita ni, Tuan Nazri, Tuan Haji Basir, Cik Ben, Cik Ilmizan, yang saya kenal lah. Dan tuan-tuan ni satu persatu, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut nama kita di sisi para malaikat. Yang sebut nama kita hari ni tercatat. Tuan-tuan jangan risau kalau tak tercatat dalam WhatsApp, dalam My Sejahtera tadi dah scan kat depan tu, dah masuk dalam handphone dah. Bukti dah ada. Ini sebagai bukti kita cinta Allah, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekarang itu mohon maaf tuan-tuan kalau ada kekurangan, ada kesilapan yang lemah, yang kurang itu daripada kelemahan dan kezaifan diri saya sendiri. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala menempatkan kita di kalangan hamba-hambanya yang mencintai baginda Nabi SAW dan ditempatkan akhirnya nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.